sampaikan jauh tu orang belakang tu. Subhanallah. Itu daripada Bahau. Dah berapa bulan tak jumpa. Tahun ni tak jumpa lagi rasanya. Subhanallah, jauh tu dari Bahau. Bahau Negeri Sembilan. Saya Seremban, Bahau atas lagi. Saya pun confused ni, kenapa ada kat sini ni. Selalu jumpa dekat galeri. Subhanallah, Allahu Akbar. Puan Syimah, Toke Mas tu, Toke kedai emas. Dengan anak-anak elok pula kita pakai tudung sama. Macam pakat. Tahu pakai tudung warna kelabu gelap. Minta maaf lah, ia menegur kawan pula. Tapi lama sungguh tak jumpa. Masya Allah. Kalau tengok muka saya dengan muka dia ada iras. Nampak tak belakang tu? Lepas tu dia buat billboard iklan kedai omeh dia. Orang Negeri sebut kedai omeh kan, kedai emas. Orang dah confuse. Saya ingatkan duta produk tu saya. Billboard padahal gambar dia. Tak tahu dia buat macam mana, rupa macam saya. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf ya, selit kejap. Kita kembali semula. Jadi Masya Allah, bagi seorang lelaki dan seorang suami yang saleh, yang beriman, yang faham tanggungjawabnya sebagai lelaki, walaupun tajuk yang kita bincangkan hari ini berkaitan dengan ibu, tapi dia sangat faham peranannya untuk menjadikan isterinya adalah ibu yang terbaik untuk anak-anak. Suami memang kena bantu isteri ni jadi guru ataupun pendidik yang paling utama dan pertama kepada anak-anak. Tanpa sokongan, tanpa kesungguhan, tanpa kefahaman daripada seorang lelaki yang bernama suami, seorang ibu emosinya tak stabil. Betul kan? Tapi hebatlah, saya nak bagi tahu, hebat sangat bagi wanita yang tetap boleh berdiri dengan kakinya sendiri. Walaupun dia tidak dapat sokongan dan kerjasama daripada seorang lelaki yang berada dalam rumah tu yang namanya ayah ataupun suami. Saya kira ramai wanita yang berdiri atas kaki sendiri. Kadang-kadang yang menghadapi masalah apa? Bertentangan sungguh. Yang si ayah ni tak semayangnya, yang si ayah ni merokoknya, yang si ayahnya tak ada disiplinnya, yang si ayahnya malas dia nak buat kerja rumah membantu. Tapi ibu ni nak mendidik anak ni, nak jadikan anak ni tetap rajin, tetap solat, tetap jaga, tidak merokok. Dan saya jumpa ramai wanita-wanita seperti ini, dia menjadi wanita yang sangat kuat bergantung kepada Allah. Ada seorang wanita tu dia datang, bila sekali dia wakaf ribu-ribu. Dia bukan kerja besar-besar pun, tapi dia kumpul duit. Satu hari dia serahkan cek ribu-ribu, kadang dia bagi emas. Bila saya tanya, saya ingatkan mungkin dia bisnes ke, orang gaji besar. Tak. Dia memang bekerja untuk tujuan kumpulkan harta, terkumpul sikit, serah untuk wakaf. Dan setiap kali jumpa saya di galeri, wajah dia tu macam tak ada masalah. Senyum, elok, ceria, bagi semangat pada saya. Saya doakan ustazah sekian-sekian, saya ikuti ustazah, saya doakan setiap kali lepas solat. Saya melihat dia mempunyai satu kehidupan yang seimbang, maksudnya kehidupan yang okey. Satu hari dia peluk saya lama, kerap jumpa sampai saya ingat nama dia. Dan dia tiap kali dia berhajat untuk jumpa, sebab saya pun bukan selalu berada di galeri Ustazah Asmat di Seremban tu. Jarang-jarang. Kadang sebulan sekali baru ada. Kadang 2 bulan sekali. Walaupun tempat sendiri, sebab banyaknya keluar, jarang ada. Tapi dia, bila dia nak datang, dia buat solat hajat, harap dapat jumpa Ustazah. Dia berdoa. Dia kata, setiap kali saya datang, mesti saya dapat jumpa Ustazah. Saya akan cakap kat dia, saya dah 2 minggu tak datang. Kuatnya doa akak. Kadang saya datang sebab ada keperluan yang saya sendiri nak ambil barang ke, saya kena singgah sekejap ke. Lepas tu dia peluk saya lama, dia kata, Ustazah doakan saya. Suami saya sampai sekarang tak pernah solat. Anak dah besar, dah universiti, ke dah dia nikah. Umur dia dah cecah 50. Suami dia tak pernah solat. Tak solat, tak nak solat. Dan sekarang suami saya stroke Ustazah. Saya dah jaga dia 4 tahun, 5 tahun macam tu, pun tetap tak nak solat. Walaupun saya nak bantu suami saya solat. Menangis-nangis saya merayu-rayu, sebab nampak keadaan dia dah semakin uzur. Maksudnya doktor pun dah tak beri harapan. Saya harap
saat akhir dia solat, tapi sampai hari ini Ustazah, suami saya tetap enggan mahu solat. Dan sekarang cabaran saya Ustazah, saya bukan tak didik anak saya sekolah agama, saya didik solat. Sekarang anak-anak saya dah besar, dah universiti, mereka mula tinggalkan solat. Mereka sebut ayah pun tak semayang sebab berlawan. Ibu nak didik macam ni, tetapi anak membesar melihat ayah tak solat. Bayangkan kalau musafir satu kereta, pergi berjalan, mak bawa anak-anak jom solat, ayah nunggu dalam kereta, tak solat. Bulan Ramadan, ibu ni ajak solat tarawih, bawa pergi masjid, ayah duduk kat rumah tak nak solat. Bukan solat sunat, solat fardu 5 waktu pun tak nak. Nak kata cabaran pendidikan seorang ibu hari ni sangat mencabar. Kadang-kadang bukan hanya nak didik diri dan anak, dia perlu menggalas tanggungjawab mendidik seorang lelaki, iaitu suami. Bila nak didik suami, ada ego. Lepas tu perempuan pula bila mendidik suami ada emo. Bang, patut awak lah yang memimpin kami ke syurga. Bang, patut awak lah ke depan. Bang, patut awak. Macam tu kan. Lama jadi emo. Bila emo, kita rasa kita ni tak bertuah. Kita rasa kita ni malang. Kita tengok suami orang pergi masjid, beruntunglah jadi isteri tu imam. Untunglah kau jadi isteri Bilal. Yang isteri Bilal pun cakap, nasiblah dapat suami Bilal. Kalau tak, boleh tentu dia pergi masjid. Sebab dah ada jadual bertugas. Kan tak ada orang azan pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu fadilat kelebihan jadi Bilal dengan imam. Kalau kita tengok perbincangan ulama dalam jabatan mufti wilayah dan beberapa jabatan mufti, keutamaan dari sudut pahala, besarnya pahala Bilal lebih besar daripada imam. Sebab itu orang yang jadi Bilal ni, tak kira lah Bilal tua ke, Bilal muda ke, azan macam tak azan ke, macam bercakap je kan, tak ada lagu ke, hati dia ikhlas. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya muazzin ni, Bilal ni, sebenarnya namanya muazzin, tukang azan. Tapi Bilal sempena muazzin yang pertama dalam sejarah Islam yang bernama Bilal bin Rabah. Kita pun panggil Bilal kan, Tok Bilal. Padahal nama dia Tok Aziz ke, Tok Rahman ke, Tok Rahim ke. Dia muazzin, nama dia bukan Bilal, tapi berkat nama Bilal bin Rabah tu kan. Nabi kata orang jadi muazzin ni di masyarakat kelak, leher dia paling panjang. Tapi jangan bayangkan ngeri pula. Alamak, suami aku jadi leher panjang nanti. Subhanallah. Maksud leher panjang, maksudnya dia antara orang yang akan memimpin manusia. Dia akan memimpin manusia di masyarakat kelak untuk menuju ke syurga. Maksudnya dia lah orang yang kan penuh, di masyarakat penuh kan. Kita tak tahulah berapa ramai. Tapi yang akan ternampak kepala adalah di kalangan para Bilal. Tetapi muazzin ni orang yang ikhlas. Bukan senang jadi muazzin. Orang lain duduk kenduri boleh lepak lama-lama, dia duduk tengok jam je. Orang lain nak pergi berjalan tak adalah risau sangat. Dia nak kencari orang gantikan, tak ada orang azan. Satu kampung tahu Bilal tak bertugas. Masya Allah. Dialah yang menyeru kalimah la ilaha illallah. Dialah yang menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke seluruh alam supaya kalimah itu sentiasa bergema. Dialah yang mengajak hayya 'ala salah, datang sembahyang. Hayya 'alal falah, datang menuju kejayaan, iaitu dapat redha Allah, dapat syurga Allah. Allahu Akbar. Okey, kembali pada tajuk kita. Tak ada mukadimah kan, terus masuk ceramah. Saya sebenarnya mukadimahnya molek lah. Mula dululah ya mukadimah. Itu mukadimah sebelum mukadimah. Terima kasih pada pihak penganjur Surau Al-Amin dan Persatuan Kebajikan Penduduk Islam PKPI Taman Setapak Indah. Ini kali kedua saya datang. Masya Allah. Itu hari masa datang, tapi pagi ni saya dah faham dah. Bulan Syawal mencabar sebenarnya. Boleh datang juga ni memang hebat lah. Sebab banyak jemputan kan. Banyak program keluarga. Subhanallah. Mungkin ada yang datang, jomlah kesian Ustazah kan tak ada orang. Kebetulan buat majlis hari raya hari ni kan. Pasang khemah semua tu. Masya Allah. Yang berbahagia Datuk Rahim bin Subuh, pengerusi Surau Al-Amin. Mungkin Datuk ada ya. Haji Abdul Rahim bin Muhammad Thani, Timbalan Pengerusi Surau Al-Amin. Haji Abdullah bin Sa'ad, Setiausaha Surau Al-Amin. Tuan Jafridin binti Mat Taufik, Bendahari Surau Al-Amin. Para jemaah kawasan sekitar Surau Al-Amin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian.
Tajuk yang diberikan kepada saya adalah ibu membentuk generasi muslih. Tu tajuk. Siapa ibu angkat tangan? Siapa ibu kat sini ya? Angkat tangan. Orang Nogori cakap angkat tinggi-tinggi ya. Ibu Ibu tak? Ibu kan? Semua. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Ibu-ibu, kalau tanpa redha, tanpa sokongan, tanpa izin suami, kita tak dapat duduk sini ni. Untuk orang negeri ya. Tak dapat kita hadir ni majlis ilmu ni. Ada yang kalau saya sebut macam tu, dia rasa apa? Suami tak ada fungsi. Macam tu kan. Sebab apa saya sebut gitu? Saya meraihkan semua. Bukan semua orang dapat suami yang support, suami yang baik, suami yang soleh, suami yang ajak semayang, ingatkan zikir. Kita kan nak macam tu kan. Suami yang bertanggungjawab, suami yang memimpin. Saya sebutkan sama ada disebabkan redha suami yang baik ataupun sokongan suami yang baik, ataupun disebabkan sabarnya kita terhadap seorang suami yang kurang bertanggungjawab. Itu yang menjadi asbab kita berada di sini hari ini. Kalau bukan ujian yang datang kadang-kadang daripada seorang lelaki bernama suami, kita mungkin tak menempuh jalan majlis ilmu. Mungkin kita tak banyak meniti dan berdiam di majlis-majlis ilmu. Sebab ramai orang dia terpedaya dengan nikmat dapat suami yang sempurna. Bila dapat suami yang perfect, suami yang baik, suami yang sempurna, dia kurang bergantung kepada Allah. Sebab dia banyak bergantung pada suami. Semua suami settlekan. Subhanallah. Ada orang tenggelam dalam memuji-muji dan memuja suami. Ada orang tenggelam dalam ujian memuji-memuja isteri, anak-anak, ataupun siapa saja. Sebab semua itu ujian. Allah dah sebut di dalam Al-Quran. Pasangan kamu, anak pinak kamu, harta benda kamu, apa saja semua itu ujian. Dan tahniah kepada para wanita, sama ada diuji dengan suami yang baik ataupun suami yang sebaliknya, anda tetap istiqamah berada di majlis ilmu. Subhanallah. Ini tanda-tanda Allah berikan kebaikan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi, "May yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kefahaman, kefakihan terhadap agamanya. Okey. Jadi, sebelum nak cerita pasal ibu-ibu, nak bagi semangat, nak bagi pujian pada ibu-ibu, kita raikan para ayah, para suami yang kadang-kadang kita tak nampak sokongan dalam bentuk perkataan. Sebab mereka ni kurang bercakap sikit kan. Subhanallah. Tetapi mereka banyak tunjukkan dalam bentuk perbuatan. Antara banyak perbuatan seorang lelaki dan suami yang saya perasan selama 17 tahun kahwin ni, dia berusaha sedaya upaya berdiam. Bukan senang nak diam. Bukan senang. Cuba satu hari perempuan diam. Macam ni kok biru kok muka. Geramnya. Dalam hati tu tak diam. Sebenarnya diam adalah satu akhlak, satu usaha, satu perkara yang sangat susah nak dibuat. Subhanallah. Sebab kita dah terbiasa. Tak puas hati cakap. Apa yang dalam hati cakap. Cakap cara tegas ke, cara lembut ke. Yang penting cakap. Subhanallah. Tetapi kekuatan seorang lelaki untuk diam tu banyak bantu kita. Bayangkan satu hari dia cuma cakap je apa yang dia tak puas hati. Kita mungkin bawa benda tu sampai berhari-hari. Mungkin sampai bertahun-tahun. Saya ingat apa awak cakap, apa yang tak puas hati pasal saya. Gitu kan. Kita yang cakap hari-hari apa yang kita tak puas hati, dia diam. Dia diam je. Masya Allah. Jadi, kadang-kadang diam tu kita tak perasan. Kita tak sedar. Diam itu adalah satu akhlak dan satu perbuatan yang perlukan kekuatan. Kekuatan yang kuat. Dan kerana banyaknya dia diam terhadap apa yang dia tak puas hati, terhadap apa yang dia sabar terhadap kita tu, membuatkan kita jadi kuat sampai hari ini. Sebab apa orang perempuan, kata-kata suami tu, dia bagi kesan pada dia kalau perkara tu perkara yang negatif, yang dia tak suka dengar, boleh rosakkan banyak sel-sel saraf-saraf dia.
Putus banyak urat saraf dia. Kalau orang lain cakap, okey lagi. Tapi kalau suami cakap, banyaklah putus. Nak betulkan balik kesan daripada tu, kesan tu kita dah tahu. Pada sakit badan ke, sakit kepala ke, emosi tu dibawa-bawa, teringat-teringat. Jadi syukurlah dalam apa je situasi. Masya Allah. Okey, sekarang kita fokus kepada ibu membentuk generasi muslih. Saya tadi dalam perjalanan, saya up satu status. Status tu berkenaan dengan bab berjoget-joget menari-nari sekarang. Ada orang baca kan? Subhanallah. Dulu aktif sangat berjoget-joget ni. Makcik-makcik berjoget juga ke? Tak berjoget? Kejap lagi ada kot persembahan joget-joget? Ada. Masya Allah. Ni kumpulan joget ke? Ini AJK Surau ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, dulu berjoget-joget ni aktif bermula dengan memanglah FB ada dah sikit-sikit. Lepas tu kalau dulu yang berjoget ni artis saja, perasan tak? Zaman saya kecil-kecil kan, zaman ibu-ibu, zaman saya sendiri membesar, biasanya yang menari dan menyanyi ni adalah penghibur, golongan-golongan artis. Janganlah nak tengok orang awam berjoget menari, dia macam ada grup tarian lah, macam tu. Lepas tu IG, Instagram, mula ada video pendek namanya Reels. Ramai dah buat menyanyi, menari. Orang awam pun semua boleh jadi penyanyi, penari semua lah hari ni. Lepas tu pergi pada TikTok pula. Siapa ada TikTok angkat tangan? Malu nak ngaku kan? Tak apa, kita guna TikTok dengan cara yang baik. Siapa ada TikTok angkat tangan? Tak ramai ada TikTok. Ada. Puan Shima ada. Okey, adalah orang muda ada TikTok ya. Tak payahlah hajar-hajar cik-makcik TikTok. Tapi saya ceramah juga kat TikTok. Saya kelas kat TikTok sebab nak target orang-orang muda. Tapi cabaran sungguh ceramah di TikTok. Selalu saya kena kecam. Kena kata, dia orang mengutuk depan-depan. Saya tengah ceramah tu tengok komen kat TikTok, terganggu, hilang poin. Dia orang kutuk masa tu juga. Tak apa-apalah kau ni mengepek. Terbaca pula, kita tengah baca, tengah khusyuk menangis, terbaca pula yang tu kan. Cabaran TikTok remaja-remaja orang muda yang Allahu Akbar, memang kita kena sabar. TikTok ni kalau berjoget, tak kira mak orang, ayah orang, nenek orang, atuk orang, semua berjoget sekarang. Lepas tu subhanallah, memanglah seronok tengok sekarang sekolah semua pelajar dah datang endemik. Lepas tu buatlah video hari guru. Kemudian video apa? Video ni sekarang hari raya. Banyak sekolah yang cikgu, anak-anak, pelajar berjoget-joget menari-nari. Saya on the way tadi, saya tertengok ada satu video. Janganlah kecil hati ya cikgu-cikgu, marah cikgu kat saya kan. Adik-adik saya ramai cikgu, mak saya pun cikgu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia macam ni. Pelajar tu sambutan hari guru ke sambutan hari raya? Tapi saya rasa sambutan hari guru. Kemudian persembahan tu daripada sekolah menengah kan. Adalah pelajar, sekurang pelajar. Dia masuk dewan tu dengan berjoget lah. Tapi saya tengok semua lelaki. Bila tengok lelaki semua tu rasa lega sikit. Tapi bila dia masuk dewan dalam keadaan berjoget yang aksi yang bukan joget yang macam mana ya, zaman sekarang, yang rock-rock. Lepas tu sambil berjoget macam melompat-lompat tu lah, dia pun melalui guru. Lepas tu naik atas pentas sambil joget. Dia macam ni ya. Kita dulu kan diajar dengan guru, dengan pendidik, bila jalan sopan, tunduk. Ini dalam keadaan saya tengok memang lalu melintah, berlari macam tu. Saya kata ya Allah, tanpa sedar. Dan ini cabaran besar seorang ibu. Saya sebut ibu sebab tajuk kita ibu, tapi sebenarnya cabaran besar ibu dan ayah, yang mana kita tak boleh kawal mereka di luar rumah kita. Dulu kita rasa anak kita berada di rumah dalam jagaan kita, di sekolah dalam jagaan guru. Tapi bila situasi sekarang, suasana di tempat pendidikan pun sudah tidak terkawal. Cabaran kita sebagai ibu hari ini bila balik, kena dengar, kena tanya, macam mana kat sekolah tadi? Sekolah tadi buat apa? Ada persembahan apa? Saya cakap terus terang, pernah anak kami pergi satu camp di sekolah anak kami lah. Anak kami ni selalu tukar sekolah.
Diorang pun sabar je. Saya terangkan baik-baik. Sebab dia minta sangat. Dia nak pergi ke camp tu. Sedangkan sekolah itu di bawah pantauan masih sekolah agama kan. Bila balik saya tanya detail macam mana camp, ada buat program apa, aktiviti apa. Tiba-tiba saya dengar ada aktiviti sebab di bawah pantauan guru-guru ni. Ada ustaz-ustazah ni. Ada satu cabaran masuk dalam kawasan berselut. Saya terus tanya, dia masuk kawasan berselut. Biasalah program aktiviti lasak. Jadi bila dalam selut tu, diorang akan terlekatlah kaki apa semua kan. Aktiviti tu berkumpulan, kena melepasi selut yang dalam. Jadi saya terus tanya, berkumpulan tu campur tak lelaki perempuan? Dan masuk selut tu, adakah grup perempuan dulu masuk ataupun grup lelaki? Tiba-tiba bila dia cerita bercampur, saya terus bincang dengan suami sekian-sekian. Saya tak sampai hati nak tegur sekolah. Walaupun saya Ustazah Asma, sekolah semua kenal, saya tak sampai hati. Saya tak sampai hati nak cakap, minta maaf, apa yang berlaku dalam camp tu sepatutnya tidak berlaku sekian-sekian. Sebab mereka memanglah tarik dengan kayu, tetapi lelaki yang tarik perempuan ni memang tak manis. Kalau kita kata nak ajar survival, itu bukan situasinya. Walaupun kita dalam keadaan survival akhir zaman nanti tak tahu apa berlaku, kita tetap jaga batasan syariat. Ini bukan survival yang diciptakan, yang bukan mereka hadapi pun lagi. Itu yang ibu bapa hari ni bila anak-anak, subhanallah, kata ada aktiviti hiking. Satu kelas dia pergi hiking campur lelaki perempuan. Saya sebagai ibu, saya tak benarkan. Walaupun aktiviti tu dengan guru-guru apa semua, naik atas bukit, bila saya dengar bercampur lelaki perempuan, kita rasa anak kita walaupun kita didik dengan baik, agak-agak dia terpengaruh tak dengan kemesraan yang terbentuk. Gurau senda boleh berlaku. Kalau kata saya ibu yang jumud, memang ketat sangat kawal anak sekian-sekian. Kami bukanlah mengetatkan sampai mereka tidak boleh berkomunikasi, sampai tak boleh bercakap dengan lelaki. Kita latih anak kita berada di kedai, macam mana berurusan sekian-sekian, tetapi dalam keadaan yang terkawal. Jadi sebagai ibu ke, sebagai nenek ke, sebagai ayah, anak balik daripada sekolah, balik di universiti, kena berbual dan kena tanya. Hari-hari pun kami tanya, macam mana kat sekolah, buat apa? Anak yang kecil tadika pun tanya. Tapi jawapan yang tadika, Hana 4 tahun lebih dengan Fatimah 2 tahun lebih, jawapan sama. Buat apa hari ni? Tidur, makan, main, color, lukis. Dah tahu dah skrip dia. Nama pun tadika. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi dia belajar juga solat, balik dia duk betulkan kita solat. Yang Hana tu, yang umur 4 tahun lebih, semua tak betul kita solat. Sebab dia tengok daripada depan. Macam ni kan, dia kata macam ni sebab dia tengok depan, faham tak? Dia nampak kita terbalik. Sebab dia belajar solat apa semua kan. Subhanallah. Dan di antara kekuatan kita ibu-ibu, bapa-bapa, adalah kekuatan doa. Allahu Akbar. Cabarannya mendidik anak-anak hari ini. Cabaran. Kami sendiri pernah diuji. Semua kita pernah diuji. Kami juga pernah, memang selalu diuji dalam pendidikan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni balik buat perkataan yang dia sendiri tak tahu dia sebut apa. Tapi kita orang dewasa tahu itu adalah mencarut. Itu adalah mencarut tapi dalam bahasa Inggeris. Bila balik dia sebut, kita tanya, kamu faham tak? Apa? Tak faham. Tapi kawan-kawan ramai sebut. Lepas tu bila pelajar lelaki pula, walaupun kita dah pilih sekolah yang memang bagus, yang kita nampak memang sekolah tu bagus, guru-guru bagus, tapi kita tak tahu kawan-kawan ni datang daripada keluarga yang macam mana. Lepas tu, apa yang diceritakan, sama-sama pelajar lelaki bercakap tentang video lucah. Dan apa benda yang aktiviti-aktiviti lucah, faham ya? Saya bila dengar, saya kata macam mana? Bila dengar macam mana? Apa respon? Tak respon apa-apa. Macam mana rasa? Maksud kita nak tahu anak kita ni bila dengar kawan bercakap pasal benda lucah, pasal video lucah yang dia tengok apa semua, dan kita faham di sekolah menengah ni kalau sama lelaki kadang-kadang mereka bertukar video lucah, mereka saling share link-link untuk tengok benda-benda pornografi, dan benda ini dulu sangat jarang-jarang, sekarang dah jadi kebiasaan. Macam mana kita duduk kat rumah nak supaya anak kita boleh bawa diri di sekolah, cucu kita, yang dia sendiri boleh ambil tindakan tak nak terlibat, tak nak dengar
tolak, maksudnya ada benteng. Macam mana kita nak dapat anak yang boleh benteng diri sendiri? Tidak dapat tidak melalui jalan doa. Doa. Salah satu nama Allah Asmaul Husna yang kita kena banyak-banyak baca dan amalkan, 2 nama Allah. Nama Allah Asmaul Husna semua kita boleh jadi doa. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Maksud Ya Hafiz, maksudnya Allah yang maha menjaga. Ya Muhaimin, maksudnya Allah yang maha mengawasi. Ya Allah, Ya Hafiz yang maha menjaga. Ya Allah, Ya Hafiz yang maha mengawasi. Ya Allah, daku serahkan anakku ini ya Allah dalam jagaan dan dalam pengawasan-Mu ya Allah. Tolong pelihara anakku ini ya Allah. Tolong pelihara cucuku ini ya Allah dalam jagaan dan dalam pengawasan-Mu ya Allah. Apa yang Allah boleh buat? Allah boleh buat segala-galanya. Allah boleh buat segala-galanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah daripada satu hadis Nabi yang sahih. Nanti kita bacakan hadis ni. Muslimin muslimat. Oh, patutlah kan? Sebab 2 ekor ni ngadap saya. Oh, memang beku saya. Muslimat semua ni tak? Maksudnya dah sejuk ke tak sejuk? Sejuk kan? Boleh ke kalau minta tutup 2 ekor ni? Perasan tak? 2 bergabung dan menyerang saya. Fokus pada saya. Kalau tak percaya, cuba kamu rasa. Kamu rasa. Siapa lagi nak rasa? Memang beku. Saya jenis memang sensitif sikit dengan ekor. Minta maaf lah ya. Ada tulis kan? 2 ekor ni. Ya, 1 dengan 6. 2 6. Marah orang yang kat 2 tu. Dia orang tak apa sebab ramai-ramai. Saya seorang jadi apa ni, ayam sejuk beku. Jadi frozen. Ustazah Asmat frozen nanti. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian yang tengok di TikTok, yang tengok di FB, campur 2 ni dalam 3,000 lebih, yang hadir pun dalam 30,000. Subhanallah, termasuk yang tak dapat dilihat lah, para malaikat mudah-mudahan. Okey, muslimin muslimat, saya nak share satu doa, satu zikir. Dia macam ni, yang saya sedar, yang saya perasan. Bukan semestinya bila kita beramal dengan doa dan zikir, anak kita elok semua. Bukan begitu. Anak kita manusia biasa. Kita pun banyak buat salah, kita pun lalai, kita pun terleka. Kalau kita marah anak bergaduh, kita pun bergaduh juga dengan ayah dia. Kita pun kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik. Maksudnya, kita sama. Mesti ada buat salah, buat silap. Kita tak boleh nak expect anak kita perfect. Subhanallah. Cuma yang saya perasan, hasil daripada amalan zikir atau doa yang istiqamah, bila anak kita buat kesalahan, Allah tunjuk secepat dengan kita. Itu yang saya perasan. Bila anak kami ada buat satu kesilapan, walaupun dia cuba sembunyikan, walaupun dia cuba buat pada waktu tengah malam pukul 3 pagi, walaupun dia cuba buat hanya dengan kawan-kawan, walaupun kadang apa yang dia buat kesilapan tu terkandung dalam sebuah buku yang kecil, tapi Allah tunjuk. Kadang-kadang tu saya tanya anak, cuba bayangkan, mesti tak terfikir macam mana Umi boleh jumpa, macam mana Umi boleh ni, macam mana tiba-tiba Umi terkejut tengah malam dan Allah nak gerakkan, nak cek bilik anak-anak. Macam mana tiba-tiba Umi tergerak nak belek, ambil buku, banyak-banyak buku, belek. Kalau dalam buku ni adalah benda-bendanya, ada kertasnya, ada suratnya, ada lukisannya, ada luahan perasaannya. Kadang-kadang jumpa luahan perasaan, yang mana rupanya luahan perasaan tu sangat bahaya. Dia salah faham, dia salah anggap. Kadang pengaruh kawan-kawan. Pengaruh kawan-kawan kerana kawan-kawan dia rasa dia sangat malang. Kerana pengaruh kawan-kawan dia mula rasa kita ibu bapa yang tidak prihatin, kita ibu bapa yang tidak mengerti, tidak faham jiwa dia. Kerana bila dia berkawan, kawan dia tu mak ayah dia semua boleh. Nak pakai macam mana semua boleh. Nak pergi mana semua boleh. Nak pergi lepak malam-malam semua boleh.
Allahu Akbar. Susahnya kita nak jaga anak-anak, nak bagi dia orang rasa cukup dengan kita. Sebab mereka hari ni dunia tak ada sempadan. Mereka buat perbalingan kita ibu bapa ni dengan ibu bapa kawan-kawan, ibu bapa orang lain. Nak dapat anak kita rasa cukup dengan kita, cukup dengan apa yang kita beri, itu ujian dan cabaran yang sangat berat. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca, dan semua orang hafaz zikir ni, dan saya dah ulang banyak kali dah kuliah Riyadhus Shalihin terutamanya, tetapi itulah hikmah pengulangan supaya kita ingat balik. Zikir apa? Zikir yang selalu dibaca lepas solat tu. Siapa yang dah biasa follow mesti dah boleh jangka. Mesti saya nak ajar zikir ni. Bukan ajar, kongsi. Zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali sehari. 100 kali. 100 kali ya, muslimin muslimat. Kita boleh bahagikan setiap kali lepas solat 20 jadi 100. Tapi kalau kita buat lepas solat subuh 100, itu jauh lebih baik. Ini hadis yang sahih. Nabi sebut, barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali sehari, maka dia akan diberikan ganjaran seumpama membebaskan 10 orang hamba, dan dia diberikan 100 kebaikan pada hari tersebut, dan dilindungi daripada 100 keburukan, dan dia diberikan perlindungan daripada gangguan dan bisikan jin dan syaitan. Dan Nabi mengakhirkan hadis yang sahih ini dengan kalimah, tidak ada amalan yang lebih baik yang dilakukan oleh seseorang melainkan membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Ada berapa kelebihan? 5. Yang pertama Nabi sebut, siapa yang baca satu hari, dia berikan ganjaran pahala umpama membebaskan seorang hamba. Apa pula ganjaran bebas seorang hamba? Ini 10 orang hamba. Bebas seorang hamba, Allah akan menjarakkan kita dengan neraka umpama timur dan barat. Maksudnya hujung bumi ke hujung bumi. Siapa kat sini pernah habis dah berjalan Selangor ni? Semua Selangor, setiap tanah dia dah pijak. Semua kampung dia dah pergi. Selangor pun besar, Malaysia pun besar, Indonesia besar-besar. Ini hujung bumi ke hujung bumi, kita takkan mampu berjalan. Nak kata betapa besarnya jarak bagi orang yang membebaskan seorang hamba. Ganjaran. Hari ni kita dah tak ada peluang nak bebas hamba. Hamba dah tak ada. Islamlah yang membebaskan semua hamba. Kalau dulu orang tali kata Islam yang mewujudkan sisa hamba. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, ketika itu amalan masyarakat jahiliyah dah berkurung berabad lama sistem penghambaan. Setiap rumah mesti ada hamba. Kalau mak dia hamba, anak hamba, cucu hamba, keturunan hamba. Tetapi apa yang Nabi Muhammad buat bukan mengharam terus sistem penghambaan. Sebab kalau haramkan terus, dia akan berlawan dengan adat masyarakat Arab jahiliyah. Mereka akan menganggap Islam ini ekstremis, keras sangat, nak haram itu, haram ini. Sama macam arak. Sebelum turunnya ayat haram arak, turun dulu ayat mengharamkan perkara yang melalaikan sekian-sekian. Sebab apa? Arak tu minuman harian mereka. Jadi bagaimana sistem penghambaan? Keluar ganung. Akhirnya keluar cover kontrol ganung, keluar penghambaan. Gitu. Penghambaan boleh stop kerana Islam meletakkan apa? Besarnya ganjaran membebaskan hamba. Berebut-rebut para sahabat bebaskan hamba. Sampai hamba orang kafir pun dibeli kemudian dibebaskan. Bila kafarah yang pertama bebas hamba, sebelum puasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya akhirnya tak ada hamba. Berebut orang Islam nak bebaskan hamba. Sampai beli hamba orang bukan Islam untuk dapat pahala dibebaskan. Subhanallah. Rupanya dengan kita berzikir dengan zikir tadi, Nabi kata dapat seumpama membebaskan 10 orang hamba. Kalau setiap hari buat 10 orang hamba, jarak berganda dengan neraka.
Allahu Akbar. Kalau kita kata, cukuplah sehari buat. Sebab 10 kali jarak dah 10 kali ujung bumi. Dah jauh sangat dah tu dengan neraka. Kira okey lah tu. Fikir logik kan. Subhanallah, bahang api neraka boleh terasa panasnya sejauh jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kita kalau berjalan umur berapa? Ada yang umur 300 ke kat sini? Ada tak umur makcik berapa? 420. Tak ada kan? Semua bawah 100 kan? Bayangkan berjalan tak berhenti selama 500 tahun. Nak kata betapa panasnya api neraka, dia punya bahang terlalu dahsyat, sehingga kan jarak perjalanan begitu jauh masih terasa bahang api neraka. Hanya busuk dan sebagainya. Begitu juga dengan syurga. Menurut satu dua ayat, wanginya syurga boleh tercium 500 tahun perjalanan. Jadi muslimin muslimat sekalian, kalau kita faham tentang dan beriman dengan hakikat syurga itu benar, neraka itu benar, dan kita belajar zikir ni, kita tak akan tinggalkan. Subhanallah. Kemudian Nabi kata apa? Dilindungi daripada 100 keburukan. Cuba kita list 100 keburukan yang kita nak dielakkan dalam satu hari. Cuba list. Dirompak, diragut, lagi apa lagi keburukan? Dingumpat, dikeji, dihina. Kita mungkin kalau list keburukan keluar 20 ya. Tak tahulah keburukan apa lagi Ustazah. Kita sendiri tak tahu keburukan apa yang kita perlu dilindungi. Kita sendiri tak tahu selama ini Allah lindungi kita daripada keburukan apa. Yang kita lalui setiap hari ialah keluar rumah, balik rumah selamat. Siang makan elok, tidur elok, bangun balik. Sedangkan yang memelihara kita setiap saat adalah Allah. Bagaimana jika kita beramal dan kita minta anak kita beramal dengan zikir ini? Subhanallah, dilindungi daripada 100 keburukan. Dan juga diberikan 100 kebaikan. Dan kita tak tahu kebaikan apa. Muslimat nak kebaikan apa hari-hari? Sehat, bahagia, tenang, ceria. Lagi? Comel, barang kemas hari-hari nak. Nak apa lagi? Jiran baik, kawan baik. Subhanallah. Kita nak list 100 pun, kalau kata keburukan tak dapat list, 100 kebaikan pun kita tak boleh list. Tapi Allah nak beri kepada kita hasil daripada zikir ini 100 kebaikan setiap hari. Dan dilindungi daripada bisikan dan gangguan jin dan syaitan. Dan juga yang terakhir Nabi kata, tidak ada amalan yang lebih baik bagi seseorang yang beramal dengan zikir ini sebanyaknya. Maksudnya dia baca lebih daripada 100. Paling kurang 100. Lepas tu dia baca je, baca. Muslimin muslimat, dalam zikir ini terkandung bergabung zikir-zikir yang afdal. Yang pertama, la ilaha illallah. Afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, pasti masuk syurga. Dakhala fi'il madhi, confirm soalannya, pasti masuk syurga. Kalau kita beramal setiap hari zikir ini bermula dengan la ilaha illallah. Jadi kita sekurang-kurangnya membaca zikir la ilaha illallah 100 kali sehari. Dan orang yang melazimi kalimah la ilaha illallah saat dia sehat, saat dia hidup, insya-Allah saat akhir kematian dia boleh ucap la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru ni saya dijemput, bukan saya dijemput, sebenarnya saya yang minta. Saya minta nak kita kan ada buat puasa 6 anak beranak kan. Lepas tu saya fikir hari ni nak buka puasa kat mana. Saya pun terfikir, bang boleh tak saya nak minta ada seorang sahabat ni, dia bukan sahabat sebenarnya, sahabat juga sahabat lah. Pergi buka puasa rumah dia, cik tak? Senang kan? Saya tak nak masak, saya buka puasa rumah orang. Jadi orang pun seronok lah kan saya nak pergi. Saya mesej, Acik tak nak pergi jalan raya? Datanglah dia kata. Tapi nak buka puasa. Jadi bolehlah buka. Dia pun kata okey, tak ada masalah. Dia sekeluarga dah habis, kami belum habis lagi kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu bila pergi, adalah 2 orang ahli khidmat yang suka menolong. Sebab rumah dia ni memang selalu tuan guru orang-orang yang soleh datang. Lepas tu bila datang, ada 2 orang ahli khidmat. Seorang adalah ibu tunggal, ada 2 orang anak. Lepas tu orang muda lagi, umur 40 lebih ke 30 lebih. Sebab anak dia masih sekolah rendah.
Yang saya tahu tu sebab bila sahabat saya ni, tuan rumah ni, ustazah ni cakap, "Ustazah, ini anak yatim." Saya pun kata, "Ya Allah, suaminya baru meninggal." Lepas tu dia terus dia menangis. Dia ibu tunggal ni, sebab suami baru meninggal, anak baru jadi yatim. Lepas tu dia bawa sambal hitam. "Ustazah, saya tanggung anak-anak sekarang ni, saya menjual ni lah, saya berniaga." Lepas tu kan dia macam menitik air mata. Saya kata, "Sabar ya kak, insya-Allah, insya-Allah Allah beri ganti yang lebih baik." Lepas tu dia kata, "Ustazah, saya sebenarnya bersyukur. Saya bersyukur. Bukan dia gembira suami dia mati ya. Bukan bersyukur, saya syukur suami saya meninggal. Bukan gitu. Dia kata, saya bersyukur dengan kematian suami saya. Saat akhir suami saya meninggal, subhanallah ustazah, dia boleh ucap dengan jelas kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia hembuskan nafas yang terakhir. Saya jadi saksi ustazah, depan mata saya dia boleh ucap dengan sempurna. Saya tak tahu, tapi pernah saya dengar satu ceramah, satu kuliah, kajian dibuat oleh pihak mana, persen umat Islam mengucap kalimah syahadah saat akhir, nafas yang akhir, persen sangat sedikit. Dalam 10% macam tu saja, 10 ke 20. Ramainya sebelum nazak boleh ucap. Masa tengah sakit boleh baca Quran, boleh zikir, boleh la ilaha illallah. Tapi saat akhir betul tu, yang Nabi sebut, "Man kana akhiru kalami", siapa yang akhir kalimahnya kalimah la ilaha illallah. Ada yang mati dalam tidur, kita tak tahu sebelum tidur dia ucap tak la ilaha illallah. Ada yang kita tak tahu, banyak yang mati mengejut dan sebagainya. Maksudnya nak dapat keadaan boleh ucap la ilaha illallah saat akhir ni bukan keadaan yang mudah. Saya terus tanya amalan. Apa amalan suami? Apa amalan arwah? Sampai boleh sebut dengan mudah. Dia kata tak nampak susah ke, macam seksa sangat ke, tapi boleh ucap dengan baik kemudian pergi. Dia kata, "Ustazah, dalam sepanjang saya nikah, sepanjang saya kahwin ni ustazah, sepanjang saya jadi isteri, saya jadi saksi, suami saya tidak pernah tinggalkan solat tahajud. Setiap malam mesti bangun dalam tempoh yang lama untuk membangunkan malam." Bila dengar dia sebut macam tu, terus rasa diri apa? Ya Allah, jauhnya. Macam manalah dengan aku ni nak dapat ucap la ilaha illallah. Jadi kita mungkin susah nak jadi ahli qiyamul lail yang jaga selalu tahajud. Kurang-kurangnya hari ini kita dapat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau tak dapat nak jaga tahajud sampai dapat kelebihan ucap la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk syurga tu, bacalah setiap kali lepas solat. Duduklah sekejap, ulang, sebenarnya sekejap je, la ilaha illallah. Apa maksud seterusnya? Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, dialah satu-satunya. Dialah satu-satunya Tuhan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah pemilik segala-galanya. Anak kita Allah yang punya, suami kita Allah yang punya, harta kita semua Allah yang punya. Mas, orang tanya, lawannya mas, ni hasil daripada saya kerja, reward diri sendiri. Kadang kita rasa kita yang punya. Memang betul kita yang punya. Janganlah pula kita kan sedap-sedap nak minta. Nas satu, sedap minta Allah yang punya. Oh, kita buat hujah kan. Bukan awak yang punya, Allah yang punya. Insaf orang tu kan. Kita pemilikan sementara. Lepas mati je semua orang ambil. Semua jadi hak orang lain. Walaupun kita pesan, lepas mak meninggal, jangan tukar nama kereta tu. Mak beli susah payah kereta tu. Rumah tu yang tukar. Daripada rumah tu kecil sampai besar mak renovate. Jangan nak tukar nama. Pesan macam mana akan bertukar juga. Habis tu macam mana nak sambung roktek kalau nama arwah. Kalau mak tak nak bagi tukar, tak apa, kami ikut. Memang akan bertukar juga kereta tu. Hak milik siapa? Besi buruk. Sebab dia tak bergerak. Lama-lama bertukar juga. Macam mana pun kita tak ada pemilikan kekal kecuali sedekah kan? Kecuali sedekah. Jadi kita sebut lahul mulku. Bila saya sebut lahul mulku, bila sahabat-sahabat muslimin sebut lahul mulku, kita terus masukkan dalam hati kita, baginya segala, lahul, bagi Allah pemilikan semua. Kita serahkan anak kita kepada Allah. Jagaan, pemerhatian, pengawasan. Suami kita pergi kerja, serah pada Allah. Kalau suami kita nak buat perangai tak elok tempat kerja, Allah campak rasa berdosa, rasa bersalah. Pada isteri tak ada, tapi macam
Macam diperhatikan. Kenapa orang boleh maksiat sembunyi? Kerana dia tidak merasakan Allah melihat. Kenapa orang boleh melakukan perbuatan curang dan sebagainya? Kerana tak rasa Allah melihat. Sebab dia jaga daripada pandangan suami atau isteri je. Tapi dia buat maksiat sembunyi sebab tak rasa Allah melihat. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu qadir, yang maha berkuasa. Kalau saya nak habiskan zikir ni, hujung tu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Bila ulang 100 kali, seronoknya untuk sekali ulang, sekali sebut, kita boleh fokus dengan apa yang kita harap Allah buat, Allah lakukan, Allah tunaikan. Contohnya, saya mengharap anak saya boleh hafaz habis 30 juzuk. Tapi cabarannya sangat hebat. Cabaran bukan anak saja, kita pun diuji Allah. Kita tahu anak kita berjuang nak habiskan, sampai tukar berapa tahfizah, tapi tak dapat juga. Dia nak hafaz, tapi belum jumpa kaedah, boleh jumpa yang serasi contohnya. Jadi bila wahwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa untuk memudahkan anak kita hafal Quran. Allah maha berkuasa sekian-sekian. Wahai ibu-ibu, saya jumpa, ini penutup, kita tahu masa kita dah nak habis. Subhanallah, saya dengan seorang guru yang soleh. Saya sebut guru yang soleh ni, semua guru perlu dihormati, tapi bukan semua guru adalah soleh. Faham maksud saya ya? Kita ajar anak-anak kita, guru semua kena hormat. Walaupun ada guru yang anak kita rasa macam Bukan macam mana, macam kita pensyarah kan, macam kita belajar di universiti. Betul, semua pensyarah kita kena hormat, kita kena muliakan. Tapi kita tahu ada pensyarah yang kita bukan menilai soleh tak soleh hati, tapi zahir, faham ya? Pensyarah ke guru ke, ramai juga yang tidak tutup aurat dengan sempurna, pakai ketat, bertabaruj, bergaul bebas, akhlak, perkataan-perkataan yang tidak baik keluar daripada lidah dan sebagainya. Subhanallah. Kita sendiri sebagai ibu ni, kita guru juga ya. Kita pun bukan ibu yang sentiasa baik. Tapi saya nak sebut ni, seorang guru yang soleh ni, dia kata begini, dia kata, sebab dia adalah guru, ustaz yang telah banyak pelajar-pelajar khatam 30 juzuk dengan syahadah. 30 juzuk dengan syahadah. Maksudnya habis 30 juzuk, lepas tu ulang balik juzuk pertama sampai juzuk 30 dengan kesalahan tidak lebih daripada 3 kesalahan. Kalau contoh dia baca juzuk ke-15, kesalahan lebih dah 3, dia kena ulang balik daripada juzuk pertama. Sebab itu orang yang hafizah syahadah ni, ramai yang boleh hafaz Quran, habis 30 juzuk, dah, dia kata dah habis. Itu namanya habis saja. Tapi kalau betul-betul hafiz, betul-betul hafaz, dia kena buat syahadah tu. Dia baca Quran dalam tempoh 24 jam, berhenti 1 juzuk, berhenti sekejap 1 juzuk, dengan tak ada kesalahan baris ataupun huruf tak lebih daripada 3 kali. Maksudnya betul-betul 30 juzuk tu dalam kepala. Lepas tu dia selalu kena ni lah, lama-lama sekali kena ulang balik nak kuatkan daya ingatan. Subhanallah. Dia pesan pada saya, dia kata, kalau Ustazah boleh sampaikan pesan-pesan, penting sangat peranan ibu bapa membantu anak-anak belajar, anak-anak hafaz Quran ataupun belajar di sekolah mana-mana pun, iaitu dia sebut bukan peranan ibu bapa terhadap anak, peranan ibu bapa terhadap guru, peranan ibu bapa kepada guru. Dia cakap, ini pengalaman saya Ustazah, saya bukan nak suruh orang bagi hadiah pada saya, Ustazah bagi hadiah, tapi saya cerita ni sebagai satu pengalaman. Dia dah mengajar lama. Subhanallah. Dia kata, mana-mana ibu bapa yang menyantuni guru, anak dia luar biasa. Bahkan ada pengalaman dia yang anak pelajar hafaz Quran habis 30 juzuk dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan habis 30 juzuk, start daripada kosong. Saya kata 6 bulan habis. Dia kata baru ni dalam bulan Ramadan ada pelajar boleh habis 1 bulan Ramadan 5 juzuk, lancar.
Kalau 5 juzuk, maksudnya berapa muka surat sehari dia boleh hafaz? Saya tanya, adakah budak ni masuk dia dah start menghafal? Tak. Dia mula dengan kosong dan kita test pun dia hafal, dia mampu dalam tempoh 15 minit dalam 3 ayat. Tapi Ustazah, dia kata luar biasa bila seorang ibu dan ayah yang tahu menghormati guru. Bukan hanya suruh anak hormat guru, tapi ibu bapa pun hormat guru. Dia kata ada salah seorang pelajar ni, ibu bapa ni subhanallah, dia punya menyantuni guru. Dia bukan hanya bagi kami baju raya, semua anak-anak kami pun dia tanya saiz anak berapa orang, sekian-sekian untuk beri baju raya. Sampai tahap tu selalu beri itu, beri ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya pula teringat, saya pergi Yayasan Al-Jadrami kan, selalu belajar dengan Tuan Guru Syekh Hafiz ni. Lepas tu pelajar-pelajar di situ yang mengaji di situ belajar kitab, apa dia kata, Ustazah, ada yang di sini belajar, dia belajar sikit je, mungkin belajar sehari 2 jam, berbanding ada yang belajar sampai 6 jam contoh. Tetapi yang belajar 2 jam tapi dia banyak khidmat, buat khidmat pada guru. Masakkan untuk guru, kejap pergi tanya, pergi kemah keliling rumah guru, apa saja, selalu khidmat. Masa dia lebih banyak khidmat daripada belajar. Tetapi dia punya kefahaman dan alim dalam ilmu luar biasa. Dia belajar sikit dapat banyak. Ada pelajar belajar banyak dapat sikit. Kalau ilmu tak berkat, belajar tak beramal. Nak kata pentingnya menghormati dan memuliakan guru bukan hanya pelajar, kita sebagai ibu ayah. Dia kata sungguh Ustazah berbeza ibu ayah yang memuliakan dan menyantuni para ustaz ustazah dengan ibu ayah langsung tak ambil tahu. Dan ibu ayah maksudnya kita bukan nak kata ibu ayah macam tu tak bagus, tak baik. Maksudnya hari guru pun tak ada apa-apa. Maksudnya hari raya ke, bulan Ramadan ke. Ada ibu bapa ni tahu tarikh lahir guru. Ada ibu bapa ni sekian-sekian. Bila menggembirakan ibu bapa, menggembirakan hati guru, guru ni bila ngadap pelajar tu dengan perasaan yang redha, dengan perasaan kasih sayang. Sebenarnya ibu bapa tu yang baik pada guru ni, tetapi jatuh sayang pada anak. Dia kata sampai guru kita bila ada ibu bapa macam tu, sanggup tak tidur malam bersama dengan anak tu. Sebab anak tu kata nak hafal lagi Ustazah. Guru pun sanggup tak tidur malam sama dengan anak. Sebab apa? Jatuh kasih. Sebab itu Nabi sebut tahabu tahadu. Kalau kamu mencintai, tahadu, kamu berilah hadiah. Beri hadiah. Hadiah ni memang boleh menambahkan rasa cinta dan sayang. Masa dah habis kan? Subhanallah. Sebenarnya terima kasih pada penganjur. Saya faham sebab sini pun ada majlis, ni pun ada kenduri. Saya pun sebenarnya ada majlis nak kena sampai di lebih kurang dalam 12.30. Jadi habis program ni, kalau siapa nak ambil gambar pun kan, ambil gambar ramai-ramai ke, ataupun laju-laju. Sebab setengah muslimat dia dah ambil gambar berdiri, nak gambar ni pula. Lepas tu gambar ni dia banyak permintaan. Jadi nanti kan tim 2 orang ni dia akan bantu kalau siapa berhajat merakam kenangan, tetapi bagi kepada mereka. Sebab kalau bagi kepada sendiri itu nanti diorang dah expert dah tukang ambil gambar. Memang diorang selalu tolong. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat manfaat ya. Dapat sesuatu tak ibu-ibu? Dapat insya-Allah. Jadi kekuatan kita ibu-ibu adalah kekuatan doa, kekuatan zikir. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ada banyak kisah peribadi saya dengan zikir ni. Perkara-perkara ujian-ujian yang luar biasa yang saya rasa macam memang kalau ni teruklah, kalau ni sudah adalah. Maksudnya ayat kita tu ayat yang ujian tu ujian berat. Semua orang ada ujian berat. Tapi bila saya dapat zikir ni pun daripada seorang guru, dia kata Ustazah baca zikir ni jadikan amalan harian, Allah akan mudahkan. Allah lindungi Ustazah, anak-anak, keluarga daripada 100 keburukan setiap hari. Allah beri limpahan kebaikan 100 setiap hari. Bila saya cek, saya tengok ia adalah hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Saya tengok, ya Allah, saya macam tak tahu fadilat zikir ni yang kita baca setiap kali lepas solat. Sebab setiap kali lepas solat kita baca sekali kan. Ada yang beramal 10 kali kan. Jadi lepas ni kita tingkatkan 100 kali.
buatlah nanti kita akan nampak kesan pada anak cucu, pada pasangan, pada diri kita terutamanya. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni di TikTok ni kena raikan juga ni. Dua-dua ni dalam 3,000 ni. Subhanallah. Mohon maaf sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidul Fitri. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal 'Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Muslimat sekalian, orang maklumkan pada saya taman ni taman orang kaya ni. Betul ke? Amin. Janganlah perasan kita miskin. Rumah ada, kereta ada, baju elok-elok kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada duit, ada rezeki tu kaya lah tu kan. Yang rasa tak kaya-kaya tu takut hati yang tak kaya. Subhanallah. Kaya hati maksud saya. Katanya orang taman ni, orang kat sini ni, orang kaya hati ni, kaya jiwa ni, kaya harta juga. Subhanallah. Sudilah kiranya menghabiskan apa yang dibawa dengan jualan di luar. Subhanallah. Yang kedua, jangan tinggalkan rumah Allah tanpa memberikan bukti cinta. Apa dia bukti cinta? Sedekah dalam tabung surau ni. Itu bukti cinta kita kepada rumah Allah. Bagi mana-mana masjid, jangan lupa masuk walaupun sedikit. Nanti semua ni jadi saksi. 50 buah masjid kita bagi sedekah, 100 masjid, semua saksi. Rumah Allah jadi saksi di masyarakat kelak. Kemudian saya nak maklumkan, memang tim turun, diorang sampai tak beraya tu. Saya pun kagum juga dengan tim. Berusaha keras untuk mencari rezeki bagaimanapun kos kerja-kerja dakwah dan kerja amal yang kami lakukan. Jadi ada buku macam-macam, buku saya, ada buku lain apa dan sebagainya. Ini tip dan doa keluarga bahagia ni, himpunan doa-doa yang masuk daripada Nabi dan tip. Subhanallah. Jadi dengan ada dalil-dalil di bawah matan hadis, jadi kita yakin dah nak beramal. Tip dan doa keluarga bahagia. Ada lebih daripada 30 doa yang berkaitan dengan keluarga, anak-anak, pasangan suami isteri. Jadi semua tu ada di luar. Telekong apa semua saya tak tahu lah apa lagi dia orang bawa. Saya boleh bayangkan tengok muka, tengok handbag masing-masing ni mungkin habis kot. Kita balik dengan tangan kosong. InsyaAllah setiap pembelian adalah pemberian. Kami akan manfaatkan untuk kelangsungan kerja dakwah. Sebab kita ada tim lebih 100, dalam lebih kurang 140, 100 lah kalau yang tetap lebih kurang. Semua tu ada peranan masing-masing, terutamanya menggerakkan NGO Sahabat Amal Care dan Yayasan Al-Hijrah. Setiap hari buat kerja dakwah, kerja amal, bantu orang susah dan dakwah kepada non-muslim untuk masuk Islam. Siapa yang selalu follow page rasmi Ustazah Asma Harun, anda akan tengok aktiviti kita yang kita buat setiap hari. Setiap hari kita bagi makan asnaf fakir miskin sampai hantar ke rumah. Masak hari-hari, pergi agih sampai rumah yang OKU, yang macam-macam orang miskin tak boleh nak datang dan sebagainya. Jadi, dan seterusnya, minta maaf dekat luar sana, kita buka pendaftaran ibadah korban. Siapa yang tengok online nak buat ibadah korban boleh tekan ni. Tapi terus daftar terus. InsyaAllah kita buat ibadah korban dalam negara dan luar negara. Tak mampu dalam negara, buat luar negara. Subhanallah. Jangan sampai tak buat. Hadis Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih Allah cintai bila sampai Aidul Adha, melainkan melakukan ibadah korban. Dan Nabi bersabda lagi, sesungguhnya binatang korban itu akan menjadi saksi dibangkitkan di mahsyar kelak, dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulu-bulunya, bersaksi di mahsyar kelak. Dan sebelum darah binatang korban itu jatuh menitik, kan, rahmat Allah, redha Allah sampai dulu kepada kita. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, kambing, lembu, biri-biri adalah daripada ladang ternak rumah yang kita sama-sama. Sebab itu daripada infak orang ramai. Kita ada lebih kurang anggaran dalam ladang ternak kita. Tunggu yang nak masuk juga 2,000 ekor lembu. Jadi contoh kalau masjid ni nak beli 10 ekor lembu daripada ladang ternak kita, kita boleh hantar lembu hidup. Ataupun kalaulah ada tempat adik-beradik pakat, rumah balik rumah kampung, kawasan luas, nak sembelih sendiri, pakat adik-beradik 7 orang ambil satu bahagian, kita pun boleh hantar sama ada lembu hidup ataupun lembu yang dah sembelih potong 4.
Maksudnya kita boleh buat macam-macam cara. Sebab ladang ternak ni memang bawah kita sendiri, bawah Yayasan Al-Hijrah dan juga NGO Sahabat Amal Care. Ini dua-dua adalah pengurusan dan saya sendiri pengasas dan penaung. Bukan saya jadi duta, tapi kita urus sendiri. Ladang ternak di Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor, Pak Eka. Siapa nak pergi melawat, ziarah, pergi boleh tengok. Siapa yang selalu follow FB Ustazah Asmat page, anda boleh tengok. Ladang kambing banyak, lembu banyak, segar-segar. Kita bagi makan 70% adalah organik. Maksudnya makan apa? Biji jagung, biji apa lagi? Rumput napier, macam-macam lah. Jadi subhanallah, boleh tengok kertas ni diedarkan tak, Dik? Semua dah dapat? Oh, tak boleh. Rugilah, bukan semua orang singgah. Tim korban. Memang selalu kena edarkan kertas ni. Sebab ada orang nak cepat terus balik kan? Tak sempat singgah. Kurang-kurangnya balik, bawa balik lah ni kan, surat cinta daripada saya. Subhanallah. Dan yang last adalah siapa yang menunaikan haji, insya-Allah siapa yang nak menunaikan haji pun kami, sebenarnya haji tu untuk 30 tempat saja. Kita usahakan. Saya sendiri yang akan bersama, insya-Allah tahun ni pun saya akan pergi haji. Haji ni adalah haji package lah ya. Jadi boleh rujuk kaunter juga, ambil nombor, bagi nombor dulu. Lepas tu siapa nak menunaikan umrah bulan 9 ni. Sebab ramai yang tanya, saya terus cakap. Sebab kita tak buat iklan rasmi lagi. Bulan 9 ni umrah saya sendiri yang akan bawa lah, akan memimpin bersama-sama. Ada harga ekonomi, ada untuk yang bukan eksklusif. Maksudnya yang sekian-sekian. Okey, jadi terima kasih atas masa diberikan untuk pengumuman. Subhanallah. Jemput singgah ya di bus jualan yang kita buka. Alhamdulillah. Okey.